Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf sebab ada lewat sikit saya on live. Baru lepas hantar anak saya pergi training softball. So saya dekat somewhere around sekolah dia, senang sikit. So daripada sini pun saya boleh tengok dia berlatih. Ada kawan-kawan yang dah masuk. Okay, welcome to live session untuk hari ni. Macam yang saya dah nyatakan sebelum ni, saya nak bercerita tentang perjalanan kerjaya saya sebab dia di request by one of our friend dalam page ni lah. Macam yang saya pernah maklumkan sebelum ni, saya ada minta beberapa idea daripada kawan-kawan yang mungkin boleh jadi sebagai tajuk untuk saya nak beri kupasan. Yang mana idea tu saya nak luar daripada topik anxiety. Tapi tak apalah, yang ini pun menarik juga topik ni, perjalanan kerjaya, which is memang totally out from anxiety punya subjek. Tapi disebabkan, yelah, bila kita cerita pasal perjalanan kerjaya ni, saya pun tak pastilah sama ada cerita saya tu akan jadi panjang ke, boleh dipendekkan ke, tak pastilah. Tapi basically saya boleh buka peluang live session ni juga untuk kawan-kawan nak tanya apa-apa soalan. So ada yang tanya saya private message, tanya boleh tak kalau besok nak tanya tentang anxiety dalam sesi live video nanti. Saya kata boleh lah kan, tak kisahlah mana yang saya sempat balas tu saya balas. Cuma so kawan-kawan mana-mana yang tengah menonton mungkin boleh share video ni. Mungkin perjalanan kerjaya saya tu mungkinlah boleh jadi satu, kita tak tahu kan, boleh bagi manfaat pada orang lain ke, saya tak tahulah kan. Tapi kalau nak share boleh share, sebab mungkin dalam video ni kita akan, kalau ada soalan-soalan tentang anxiety, boleh juga kawan-kawan yang memerlukan rujukan berkaitan anxiety tu boleh rujuk video ni. So okeylah, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak memulakan lah cerita perjalanan kerjaya saya, yang mana saya sebenarnya tak tahu macam mana saya nak mulakan. Saya tak tahu mana saya nak start. Saya tak tahu daripada mana. Tapi saya pun tak ada, saya tak ada orang kata structure sekarang ni, macam mana saya nak mulakan cerita saya. Tapi tak apalah, kita buat secara santai saja. Perjalanan kerjaya saya, mungkin ada yang dah tahu yang saya merupakan salah seorang penjawat awam yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam, government servant lah dalam bahasa mudahnya, penjawat awam. Okay. So mungkin saya boleh ceritakan sebelum saya menjawat jawatan ini. Saya kerja di that is my brother. Okay, kejap. Okay. Itulah. Alright. Okay, first, sebelum saya menjawat jawatan penjawat awam, that was on 2009, 2009. Dia merupakan tahun anak saya lahir, 2009. Okay, so sebelum tahun 2009 tu, sebelum tu saya, masa zaman saya study, saya pernah lah jadi promoter sales dekat butik makcik saya. Masa zaman-zaman muda, remaja lagi, jadi promoter sales dekat butik makcik saya. Lepas tu selepas saya berkahwin, selepas saya belajar tu saya kahwin kan. Saya dah belajar, macam selepas habis belajar tu memang dalam masa yang singkat saya kahwin. So maksudnya masa tu terlalu muda kot. Kalau orang lain saya tak tahulah. Saya kahwin masa umur 24 tahun. So saya kahwin masa umur 24 tahun. Kalau ikutkan zaman sekarang ni, umur 24 tahun saya rasa macam still young kot. So dulu saya boleh consider 24 tahun tu sebagai usia yang muda untuk
perempuan tu kahwin. So saya memang tak sempat nak berhibur, nak enjoy. So lepas belajar memang saya terus kahwin, belajar kat universiti masa tu. So 24 tahun saya dah kahwin. So lepas 24 tahun saya kahwin tu, saya tak bekerja. And then saya bunting pelamin, so saya mengandung. So masa saya mengandung tu, saya rasa bosan kat rumah. And then saya start bekerja, cari kerja lah. So ada seorang datuk tu offer saya untuk bekerja dengan dia. Siapa nama datuk tu? Saya lupa dah. Datuk apa kan? Datuk Prof Sudin. Yes. Profesor Sudin. Datuk Profesor Sudin. Okay. So saya bekerja dengan dia sebab waktu tu dia merupakan profesor di salah satu kolej swasta. Kolej swasta tu merupakan tempat kerja bekas suami saya dulu. So saya dapat kerja dengan dia lah. So saya diberi gaji 1,000 saja waktu tu. Saya kerja masa setengah pregnant sebab saya bosan kat rumah. So saya kerja masa setengah pregnant, so saya dapat 1,000 je. Kerja saya cuma macam benda-benda yang macam administrator je lah. So benda-benda simple je. So lepas saya bersalin, saya berhenti kerja. Akak ambil kos apa masa degree? Okay, saya ambil kos ekonomi. Ekonomi, tapi jangan tanya pasal ekonomi. Saya rasa saya tak tahu apa yang saya belajar masa universiti dulu. Okay. Lepas tu lepas saya saya bersalin. Lepas tu saya cakap kat datuk, saya kata saya nak berhenti kerja lah sebab saya nak fokus jaga anak. Dia dapat baby kan, so seronok. Kita rasa macam tak payah kerja lah, dah tak bosan dah, saya duduk rumah. Tapi dalam masa yang sama waktu tu, dalam masa yang sama, selepas saya habis belajar masa tu, belajar degree, memang saya ada mohon dalam SPA lah, Suruhanjaya Perintah Awam. Sebab yelah standard lah kan, kita ikut orang. Bila orang mohon, kita pun mohon SPA tu. So saya pemohon SPA. Waktu tu ada 10 pilihan yang kita boleh pilih, 10 jawatan yang kita boleh, 10 skim. Saya tak ingat apa yang saya mohon lah. Tapi salah satu yang terakhir yang saya mohon tu adalah penari dekat macam istana, bukan istana budaya, macam something like that lah. Tapi ada 10 pilihan kita boleh pilih. Yang last tu saya ingat ada kaitan dengan tarian, jadi saya pilih. So yang first of course lah saya pilih waktu tu adalah pegawai ekonomi. Sebab saya bidang ekonomi, so saya pilih pegawai ekonomi yang first kali. So second, third saya tak ingat apalah. Tapi yang saya tahu salah satunya adalah ada pegawai ekonomi, pegawai takbir, pegawai penolong pegawai takbir, lepas tu pegawai takbir diplomatik. Pegawai takbir diplomatik adalah yang ketiga saya mohon, tak salah saya. Lepas tu dan beberapa lagi lah, banyak lah yang saya pun tak ingat apa yang saya mohon. Sebab main pilih je, sebab masa tak tahu pun apa tu kerja kerajaan kan. So lepas tu saya lepas saya dah bersalin, dapat anak. So masa tu saya bersalin. Okay, so masa saya ambil exam, so saya dipanggil exam. Masa tu memang saya dipanggil exam. Sebelum tu saya lepas habis belajar, saya dipanggil exam. So saya buat exam. And then saya tak tahu lah, saya tak peduli pasal result. Saya tak border langsung apa keputusan dia. Saya tahu saya ikut flow je waktu tu. So saya ambil pun exam. Lepas ambil exam, sudah lah. Alright. Lepas tu tiba-tiba saya dipanggil interview. Which is waktu tu saya dipanggil interview, memang waktu tu saya baru lepas bersalin anak dan habis pantang 44 hari. So tarikh saya kena panggil interview waktu tu adalah masa hari pantang 45 ke 45. So saya pun pergilah masa tu ke pusat interview tu, pusat temuduga tu, dengan pakai stokin lagi sebab rasa macam badan masih tak selesa lagi kan. Walaupun dah hari ke 45, kalau ikutkan dah lepas pantang dah pun, tapi saya pakai stokin. Still lah pakailah apa yang patut saya pakai. Lepas tu memang masa tu saya berhadapan dengan temuduga tu pun saya tak ada expectation apa-apa. Dan alhamdulillah selepas beberapa bulan saya dapat keputusan dan saya berjaya ditawarkan dalam jawatan pegawai takbir dan diplomatik. So saya tak tahu apa tu pegawai takbir dan diplomatik. Macam saya kata, saya mohon je, saya tak tahu apa kerja yang saya akan buat. So saya mohon je. So bila saya tengok apa pegawai takbir dan diplomatik ni, saya tak tahu. Okay. So lepas tu saya pun
cakap dengan bekas suami saya waktu tu lah, masa suami saya, bekas suami lah sekarang ni. Saya cakap dengan dia, saya tak nak kerja. And dia pun kata, tak payah kerja lah. So saya kata saya tak nak ambil tawaran tu. Tapi parents suruh ambil juga. Lepas tu saya pun dah macam buntu lah, sebab saya nak fokus jaga anak waktu tu. Tapi bila parents kata kerjaya tu penting, kena kerja apa semua kan. So saya kata takkan, sampai bila nak, diorang pun kata takkan nak susahkan suami. So saya pun macam, saya berat hati. Saya macam tak nak. Saya tak tahu pegawai takbir diplomatik tu apa. So saya tak nak tinggalkan anak saya. Siapa nak jaga anak saya bila saya kerja? Saya tak boleh accept. Waktu tu umur anak saya baru 4 bulan. Baru 4 bulan kan. So kecil lagi. Macam mana saya tak sampai tidak tinggalkan dia dekat pengasuh tau. Lepas tu sampai masa saya tanya, minta pendapat dengan salah seorang cikgu saya. Waktu kat JB lah, saya balik JB, saya minta pandangan dia. And then dia cakap benda yang terus macam masuk dalam minda saya. Dia kata apa? Budak tu akan membesar, dia cakap. Budak tu akan membesar. Dia takkan selamanya kecil macam tu 4 bulan, dia cakap. So bila dia membesar, masa tu lah baru awak akan terfikir, kenapalah tak bekerja? Awak akan bosan, dia cakap. Lepas tu saya macam macam kita macam ingat budak tu forever kecil je, dia akan membesar. Jadi kita kena yakin lah. Waktu tu lah saya rasa saya saya tawakal ke apa. Lepas tu masa tu saya minta bapak kepada anak saya tu, Bapak Azim, untuk cari pengasuh. And benda tu segalanya dipermudahkan. Cari pengasuh tu mudah. Semula dipermudahkan. Saya dapat pengasuh yang sangat baik. Masa tu di PPR, PPR dekat Taman Melati. So memang memang baik lah, pengasuh sangat baik. So saya pun terima lah jawatan tersebut, jawatan pegawai takbir diplomatik, yang mana saya tak tahu pun apa kerja dia sebenarnya. So saya masuk, saya pergi melalui kursus dia apa semua, and baru saya tahulah yang rupanya pegawai takbir diplomatik ni merupakan salah satu skim jawatan PNP, atau dipanggil pengurusan profesional. So dia adalah level-level pegawai kononnya. Okay. So waktu tu kita masih, macam sejujurnya saya katalah, saya masih belum ada kesedaran tentang makna kerjaya ni. Saya tak ada kesedaran. So dipendekkan cerita, saya telah berada dalam perkhidmatan awam ni selama 10 tahun. Okay. Daripada 2009 lantikan sehingga sekarang ni, alhamdulillah dah 10 tahun dalam perkhidmatan awam. Dan saya memegang jawatan pegawai takbir dan diplomatik, atau orang kenal dia sebagai PTD. Sejujurnya saya tidak ada pernah merasa bangga bila kita sebut sebagai oi sis, baju kita sama. Ya ke? Sebenarnya ni baju adik kita tau, sebab kita duduk rumah mak kita. Kantoi. Saya duduk rumah mak saya weekend ni. Jadi saya memang tak bawa baju, so saya pakai baju adik saya. Okay. Lepas tu so bila kita sebut pasal PTD ni lah, kerjaya PTD ni, saya tahu mungkin ada kawan-kawan yang saya tak pastilah apa komen kawan-kawan tentang PTD atau pegawai takbir diplomatik. Tapi 10 tahun saya berada dalam jawatan ni, saya tahu cabaran dia, saya tahu susah payahnya, dari segi kecaman-kecaman yang diterima. Sebab di kalangan penjawat awam, realitinya jawatan PTD ni, pegawai takbir diplomatik ni, ada yang dikecam. Kerana sehingga sekarang pun skim-skim lain mempertikai atau mempersoalkan apa relevannya jawatan PTD dalam struktur kerajaan. Okey, dalam struktur kita punya portfolio kerajaan. Bagi mereka skim-skim lain tidak ada relevan. Tapi ialah sebagai pegawai yang memegang jawatan PTD ni, sejujurnya saya mestilah orang kata defend diri saya sebagai orang kata individu yang memegang jawatan tersebut. Sebenarnya saya, kalau saya personally secara peribadinya, saya rasa dia sangat relevan. PTD sangat relevan dalam kerajaan. Kerana kami PTD, kami boleh masuk dalam 8 cabang bidang di dalam kerajaan. Kami boleh jaga kewangan, kami boleh jaga pentadbiran, kami boleh jaga sumber manusia.
Kami boleh jaga ada 8 cabang lah, saya tak ingat. Tapi kami boleh jaga ke semua benda tu, yang mana skim PTD ni dia perlu ada sifat boleh mold dengan semua keadaan 88 bidang tersebut. So kita tak boleh, PTD ni dah di-train, you tak boleh cakap you tak boleh buat. You kena tahu, you kena cuba juga. You kena cuba juga buat. Tak boleh kata, oh saya tak boleh buat benda ni, saya tak mampu buat. Tak boleh. PTD telah di-train macam tu. Sebab kami ni pegawai tadbir dan diplomatik, bermaksud kami ada sense of diplomasi. Maksudnya kami adalah ikutkan orang tengah di antara pihak pengurusan yang atasan, contoh macam menteri dan juga rakyat. So kami adalah level-level yang tengah tu. Sebab itulah kami punya cabaran sebenarnya lebih berat, sebab nak memuaskan hati pihak yang mentadbir kita, menteri-menteri especially. Lepas tu nak memuaskan hati rakyat. Sangat sukar. Perkara tu bukannya mudah. Kami buat dasar, kami buat ialah kertas-kertas cadangan, kertas kerja tu bukannya syok sendiri. Benda-benda tu semua melibatkan respon ataupun feedback daripada rakyat, mendapatkan feedback juga daripada keperluan kita punya pengurus-pengurusan atasan macam menteri-menteri macam tu. So bukan satu benda yang mudah sebenarnya post PTD ni. Macam dulu kali pertama semasa saya memegang jawatan PTD tahun 2009, saya ditempatkan di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. So MITI lah senang cakap. So masa tu dekat KL. Saya ditempatkan di MITI. So dalam waktu tu tahun 2009 sehingga penghujung 2013. Habis 2013. 2009 bulan 4 sehinggalah 2013 penghujung 2013 saya berada dalam MITI. Saya berkhidmat di MITI. Dan waktu tu saya dah pindah dalam lebih kurang 3 unit lah. So saya banyak bertukar bos. Okay, dalam MITI saja saya pernah jaga, saya buat processing untuk taraf perintis. So mana-mana syarikat yang nak dapatkan taraf perintis, dia boleh mohon pada MITI. So kita yang akan proses dan kita akan keluarkan sijil taraf perintis pada syarikat-syarikat. Lepas tu saya pernah juga jaga unit pekerja asing. So waktu tu saya sebagai penemu duga kepada syarikat-syarikat yang nak memerlukan pekerja asing. So waktu tu saya daripada MITI, daripada KL tu saya kena pergi Putrajaya. Saya kena KDN lah, dekat KDN. Lepas tu saya kena menemu duga lah orang-orang yang datang untuk nak dapatkan pekerja asing. Daripada negara Indonesia ke, daripada negara Bangladesh ke. Itulah antara waktu tu saya bekerja sebagai penemu duga juga dekat unit pekerja asing. Lepas tu masa saya dekat situ, saya masih lagi saya bekerja lagi dekat situ, ada processing bahagian industri. Sebab kalau dekat MITI ni dia ada 2 cabang. Satu cabang industri, satu cabang trade. Trade ni melibatkan urus niaga, kita punya bidang dalam international punya trade lah, dengan luar negara. Kalau industri ni domestik lah kita. So saya dalam bidang industri waktu tu. Saya tak terlibat sangat dengan benda-benda yang negara-negara luar ni. So saya tak buat brief note ke apa untuk negara luar, tak ada. Lepas tu saya kemudian waktu tu ada pasal waktu dalam 2012 macam tu, 2011 2012, waktu tu dia tengah busy tentang isu macam mass destruction tau. Maksudnya macam peperangan, macam orang sibuk nak menyediakan senjata-senjata. Alamak, adik saya ni kecoh lah. Kau agak pos kat sini. Live video. Tadi hari aku tengok anak aku. Tadi hari nampak aku kan? Kau dia hantar dia? Nak join boleh, come. Apa lah video apa? Request lah video lah. Okay, then lepas tu panas lah. Okay, then lepas tu terasa panas pula.
Okay, lepas tu sorry ada interruption. Okay, lepas tu masa tu ada kata pasal isu-isu macam ada company-company besar yang dia supply senjata-senjata pemusnah. Waktu tu biasalah negara-negara kata macam masing-masing nak bersaing, nak mencipta satu kata senjata yang paling terbaik lah untuk negara diorang, untuk sebagai perlindungan keselamatan negara masing-masing. So dalam lepas tu yalah isu-isu yang pasal bom berani mati, pengebom berani mati ni semua lah, benda macam tu lah. So bila masa tu sibuk isu macam tu, so kerajaan dah buat satu kawalan bagi syarikat-syarikat yang supply apa-apa barangan yang boleh dijadikan sebagai bahan untuk nak mencipta senjata yang boleh membuatkan peperangan lah, atau weapon mass destruction tu. Okay, weapon mass destruction, WMD waktu tu, weapon mass destruction. So banyaklah syarikat-syarikat ataupun company kilang-kilang dekat negara kita Malaysia ni yang sebenarnya dia mengeluarkan komponen-komponen tu. Sebenarnya ada komponen tu yang boleh digunakan untuk buat WMD ni tau, weapon mass destruction. So dia tak tahu, dia cuma supply je. Contoh macam negara kita, dia supply ada satu unit, saya tak ingat sangat lah, saya dah tak apa ingat lah benda-benda dia punya komponen-komponen tu. Tapi ada komponen tu yang dia tak tahu, komponen tu digunakan untuk nak buat komputer contohnya. So dia supply lah komponen kecil tu je untuk komputer. Tapi dia tak tahu negara luar tersebut import barang tu daripada kita pula ekspor barang tu dalam jumlah yang banyak. Kita kata, woi banyaknya, 1 juta ni dia minta komponen ni, nak buat komputer banyak ke? Kita tak tahu kan. So kita pun supply lah benda lah tu. Tapi sebenarnya kita tak tahu, kita tak tahu, mungkin kita supply kepada kata organisasi yang menjurus ke arah mass destruction, peperangan. Kita tak tahu yang dia sebenarnya tujuan untuk nak buat satu roket ke, untuk bom ke apa-apa senjata, kita tak tahu. So that's why waktu tu kerajaan telah memutuskan untuk dibuat satu akta perdagangan strategik. Okay? Akta perdagangan strategik adalah akta yang melibatkan barangan-barangan strategik ataupun komponen-komponen strategik yang kalau kita hantar dia keluar, kita ekspor dia keluar, mungkin benda tu boleh dijadikan benda-benda yang boleh menghasilkan senjata yang berbahaya. Okay, so waktu tu apabila wujudnya akta perdagangan strategi tu ataupun Act Strategic Trade Act, STA. Okay, so MITI telah form satu unit dipanggil STA lah, STS, ataupun STS dipanggil Strategic Trade Secretariat. So dia adalah satu sekretariat ataupun unit khusus untuk implement akta tersebut. Okay, so saya telah menjadi salah seorang kata masa tu bos saya lah, saya ingat lagi, Cik Faizal. Dia percayakan saya sebab dia tahu saya ada pengalaman dalam processing, mengeluarkan darah perintis, mengeluarkan dan ada beberapa pengalaman. Jadi dia ambil saya untuk join dia dalam sekretariat tersebut. So saya pun pindahlah daripada industri masuk ke akta sekretariat tersebut. So saya pun bekerja lah dekat situ. So STS memang pada saya dia adalah satu tempat yang sangat mencabar lah. Dia buka minda saya untuk saya tak boleh duduk dalam keadaan yang sama, jumut je. Sebab dulu saya tak yakin tau. Sebab kita dekat MITI ni memang kadang-kadang memang kita tahu pegawai-pegawai kat MITI ni ada yang macam high level punya officers yang pandai bercakap English, presentable, memang sangat gorgeous lah senang cakap kan. Tapi saya bukan orang yang macam tu. Saya bukan yang macam berada di bawah spotlight. Tidak, saya biasa-biasa je, pegawai biasa-biasa. So bila kita berada dalam sekretariat yang baru, unit yang baru, kita kena perform tau sebenarnya waktu tu. Tapi saya sejujurnya lah, saya belum ada keyakinan diri waktu tu. So saya tak mampu nak perform. Tapi saya cuba buat lah. And masa tu lah juga kata peristiwa-peristiwa saya mengalami anxiety berlaku waktu tu. Dan
Waktu tu jugalah peristiwa arwah suami saya. Itu dah cerita pasal perkahwinan kedua lah pula kan. So arwah suami saya meninggal waktu tu juga, tahun 2013 tersebut. So gedebak-gedebuk kat situ lah masa tu. So saya berapa tahun tu, daripada 2009 sampai 2013 saya di MITI. So banyaklah kenangan-kenangan saya kat MITI sebenarnya. Sebab kat situlah saya belajar menjadi seorang pegawai lah konon-kononnya kan. Okay, banyak belajar. Dan kat situ juga beberapa insiden pernah berlaku. Saya ni jenis karakter macam ada sometimes tu saya boleh rebel tau. Saya boleh memberontak. So memang kalau ada kawan-kawan yang mungkin kenal ke, pernah cerita ke pasal saya memang pernah bergaduh dengan bos. Saya memang macam tu. Saya memang pernah bergaduh dengan bos. Sebab saya ni saya tak boleh macam ada perasaan macam saya dibuli tau. Bila saya rasa macam saya kena bully je, saya macam akan try to defend diri saya. Dan saya mulalah nak start bergaduh macam tu. So pula tu dulu masa saya kat MITI, bila saya melibatkan di dalam processing, saya buat kerja laju tau. Saya proses kerja tu laju. Saya dapat permohonan, saya akan keluar cepat. Kalau piagam pelanggan tu 10 hari, saya boleh keluarkan 7 hari. Kalau piagam pelanggan tu 3 hari, saya boleh keluarkan sehari. Saya buat kerja cepat. So saya dapat permohonan, saya akan keluar cepat. Dapat permohonan, saya akan keluarkan cepat. Saya akan proses dengan cepat. So cara saya macam tu. So bila saya buat kerja dengan laju, memang bila kita buat kerja dengan laju ni, so kita akan cepat nampak macam dah tak ada kerja lah. Sebab kerja dah siap kan. So nanti dia akan jadi macam bos-bos. Bila nampak kita macam tak ada kerja, dia akan bagi kita tambah kerja lagi. Jadi sebenarnya kalau ikutkan, kerja kita jadi bertambah. So saya jadi rasa macam dibuli. Macam saya rasa macam bos ni contoh contoh saya ada 2 officer, ada 2 pegawai. So 2 pegawai ada 10 permohonan contohnya. Ada 10 permohonan 2 pegawai. Okay, so 5 dah bagi dekat saya. So 5 dah bagi dekat 5 dah bagi kat saya, 5 dah bagi kat pegawai yang lain. Okay, so dah 10 ni bagi 2, 5. Okay, nanti saya dah siapkan 5. Yang seorang lagi mungkin lambat sikit siap, so dia tak siap 5. Nanti datang permohonan yang baru, ada 10 lagi contohnya. So nanti bila dia ni banyak sangat yang tak siap, pending sangat, nanti yang 10 tu bagi kat saya semua. Bayangkan. So saya proses banyak sebenarnya daripada yang hakiki tu. So terjadi marah. Jadi marah tu yang sampai satu tahap saya jadi rebel. Kadang-kadang saya saja buat proses tu lambat-lambat. Sebab bila kita buat laju, kita punya kerja tu macam dah habis, dia tambah lagi. So saya rasa macam kerja saya banyak. Masa tu kita ada perasaan berkira kerja lah, senang cakap. So itulah yang kita jadi macam berontak. So kita macam kita tak nak buat benda tu. Sebab kita rasa macam bos bagi permohonan tu processing tak adil. Maksudnya lebih banyak dekat saya berbanding orang lain. Mentang-mentang saya kerja cepat, kerja siap bagi kat saya. So waktu tu juga bila ada urgent punya isu pun, dia akan panggil Nas. Sebab saya boleh selesaikan kerja-kerja yang segera, yang urgent. So dia akan panggil saya. So banyaklah beban-beban kerja waktu tu. So bila kita punya karakter macam tu, sebenarnya kalau kita pandang dari segi positif, sebenarnya bos memang akan cari orang yang boleh buat kerja dengan laju tau, dengan yang cepat, yang boleh bila dia request tu dia dapat input tu cepat, information tu cepat, penyelesaian tu cepat. Dia memang akan pergi kepada orang yang macam tu. So saya lah jadi orang macam tu. Tapi saya memandang benda tu sebagai mangsa. Saya melihat masuk perspektif saya rasa saya mangsa keadaan. Tapi sebenarnya tak. Waktu tu kalau lah saya ni ada ilmu, kan saya tak rasa saya tak gaduh kot dengan bos. Tapi dulu saya tak tahu, saya jahil. Jadi saya buat anggapan, wah aku ni mangsa keadaan lah, bos ni buat aku macam ni lah. Tapi bila saya duduk fikir sekarang, oh no wonder lah bos aku bagi kerja banyak kat aku. Sebab dia tahu kemampuan saya waktu tu. Saya boleh bekerja dengan laju, saya boleh bagi apa yang dia nak dengan cepat. So dia pun nak bekerja dengan cepat, betul tak? So of course lah dia akan mengharapkan saya. Tapi saya tak nampak waktu tu saya begitu. So saya rasa tu yang saya nak rebel je kan. Lepas tu saya bergaduh lah dengan bos. So macam tapi apalah, benda pun dah lepas kan. Okay, so lepas tu saya yelah jadi stres ke apa semua, saya tak tahulah. Tapi memang saya boleh katakan attitude saya masa saya bekerja di MITI sangat teruk. In terms of saya punya mekanisme saya untuk nak berhadapan dengan tekanan sangat teruk. Saya tak ada orang kata ilmu bagaimana untuk saya nak berhadapan dengan tekanan dalam kerja. So kebanyakan reaction yang saya berikan bila tekanan tu berlaku adalah sangat-sangat tidak matang dan negatif. And I could say that
saya bukan seorang pekerja yang baik. And that's why sepanjang saya di MITI, saya tak pernah dapat APC. APC adalah anugerah pekerja cemerlang. Sebab kita punya attitude, kita pun bila fikir balik, patutlah attitude kita tak berapa bagus sangat. So dalam masa yang sama juga, kita berpindah-pindah bos, berpindah-pindah unit. Jadi satu-satu bos tu dia tak sempat nak menilai kita, nak tengok kita sejauh mana si Nas ni boleh buat kerja. So sebab itulah orang kata nak dapat APC tu memang agak susah. Tapi biarlah, benda dah lepas. Tapi itulah, ada memang beberapa insiden berlaku lah dekat MITI tu, yang saya bila ingat balik, saya kata, ya Allah, jahilnya aku dulu, kenapalah aku buat macam gini, ya Allah, kenapalah aku, macam tu lah kan. So selepas saya mengalami anxiety, yang selepas kematian arwah suami saya, dekat situlah yang saya pernah beritahu, saya ceritakan berlaku turning point dalam hidup saya. Turning point dalam hidup saya. So waktu itulah saya baru rasa kita perlu untuk menghargai kehidupan kita. Kita perlu untuk appreciate apa yang ada dekat sekeliling kita, keluarga kita, kerjaya kita, apa yang Tuhan bagi nikmat pada kita, anak ke, apa-apa pun kita perlu appreciate. So saya mohon untuk tukar balik ke Johor Bahru waktu tu saya di KL. Saya mohon balik tukar ke Johor Bahru. Pertama adalah kerana saya rasa tak ada siapa-siapa dekat KL dah waktu tu lepas kematian suami saya. So saya rasa saya perlu untuk balik ke JB, duduk dengan mak bapak saya, dekat dengan adik-adik saya, supaya untuk nak pulihkan semangat saya. So nak dekat balik dengan mereka. So saya pun mohon tukar. Alhamdulillah saya dapat. Dan saya melapor diri di jabatan di agensi penguatkuasaan maritim Malaysia pada Januari 2014. Awal memang masa tu 2 Januari masuk. 1 Januari 2 Januari macam tu lah saya masuk. So memang awal tahun saya mulakan dengan niat untuk nak dapat satu environment baru. Sebab kita nak berubah tau. Kita rasa nak berubah. Kita tak nak main-main lagi dah kerja. Kita nak serius kerja, kita nak berubah. So kita nak fokus dalam kerja kita. So saya nakkan environment baru. That's why saya pindah daripada KL ke Johor Bahru. Environment baru, suasana baru, aura baru, saya nakkan benda tu. Dan masa tu juga saya hampir 90% saya dah recover from anxiety. So saya pun tukarlah ke maritim. So di maritim, kononnya di maritim masa tu 2014, waktu tu saya memang dah mula join anxiety disorder Malaysian Community, ADMC. So saya pun dah start untuk bagi talk, saya start buat video, saya start menulis, saya start buat ebook waktu di maritim. Okay, saya dah start buat dah. Tetapi waktu tu kan saya ada juga bagi kata inspirational punya speech kat kawan-kawan, tulisan-tulisan yang berunsurkan motivasi, inspirasi saya sharekan pada kawan-kawan. But saya selalu cakap dengan kawan-kawan, that doesn't mean yang bila kita cakap benda yang positif, kita ni dah totally bagus ataupun baik sebersebit. Tak. Di maritim juga saya mengalami cabaran. Okay, cabaran untuk kita nak cope dengan kita punya bos. Okay, sebab saya macam tu lah. Saya memang ada orang kata macam, tak tahu nak kata ni macam apa nak cakap bukan body lah, bukan, that is not the right word. Tapi macam orang kata macam asal pergi mana-mana je aku gaduh dengan bos. Macam tu lah karakternya. Pergi mana je aku gaduh dengan bos. So dia bukan salah bos, dia adalah salah kita punya reaction. Kita masih ada saki baki rebel tu, saki baki sikap nak memberontak tu masih ada lagi. So masa tu saya dicabar lagi, diduga lah, maksudnya bukan dicabar, diduga lagi dalam kehidupan saya. So saya memang ada bergaduh dengan saya punya bos. She's a good boss sebenarnya, tapi macam saya katalah, kita punya karakter kita yang rasa macam tak sedar diri lah, senang cakap. Okay, so senang kata, bila kita kenal diri kita, dia akan lebih mudah. Saya selalu cakap, bila kita kenal diri kita, benda tu akan jadi lebih mudah. So waktu tu saya cuba muhasabah diri saya. Bila kita bergaduh dengan bos ni, kita muhasabah diri saya pun cuba fikir balik, kenapa aku dengan mana-mana bos dia aku akan ada macam pemberontakan, ada macam marah lah macam tu. And bila kita kenal diri kita, baru saya tahu, saya dalam diam saya ada satu karakter macam act like a queen, act like a king, macam tu, macam raja. So karakter raja ni atau karakter queen ni, dia tak suka orang arah dia. Dia tak suka orang arah dia, tapi dia akan perform habis-habis baik. Tanpa arahan, orang kata dengan minimal punya monitoring, saya boleh perform kerja tu dengan baik. Saya tak suka bagi arahan. So saya buat sendiri. Saya orang macam tu. So bila saya menerima arahan,
benda tak best lah pada saya. Itu karakter saya yang bila saya aware, saya kena orang kata seimbangkan balik lah. Janganlah kita ikutkan sangat karakter kita tu. So bila karakter saya begitu, saya kena pandai imbangkan. Dulu saya tak sedar, tapi bila saya sedar, saya kena pandai balancekan, letakkan diri saya kat mana. Yang saya ni kata masih lagi pegawai bawahan. So bila bos bagi arahan, kita kena juga dengar. Janganlah kita nak melawan. So benda-benda macam tu lah. Okay, so so waktu tu memang biasalah, macam saya di rumah pun macam tu. Saya di rumah macam kat rumah mak saya, saya tak suka orang suruh saya buat kerja rumah. Macam kata ni pergi basuh pinggan, ni pergi kemas rumah ni, saya takkan buat. Saya bukan orang macam tu. Saya tak suka orang suruh saya. Saya nak saya buat sendiri. Contoh macam tu. So nanti kan kalau macam tiba-tiba saya akan dengan sendirinya tanpa orang suruh, saya akan basuh pinggan, saya akan kemas rumah, saya akan buat benda macam tu. Saya tak suka disuruh. Saya nak buat, saya buat. So nanti tiba-tiba je bersih pula rumah ni. Dah basuh dah pinggan. Macam sendirinya tau. So nanti mak saya tahulah. Dia tahulah siapa yang buat tu. Tapi dia memang, dia dah tahu, dia tak akan suruh saya dah. Sebab dia tahu saya punya orang tak suka disuruh. Nak, saya akan buat sendiri. Dan bila saya buat tu, saya memang buat habis baik. Saya suka macam tu. So sama juga macam kerja pun, saya perasan saya punya karakter, saya terbawa-bawa karakter saya macam tu. Saya tak suka orang nampakkan arahan suruh tau. Saya tak suka. Saya nak, kalau saya buat, saya boleh perform habis baik macam tu. Tapi macam saya ulang sekali lagi tadi, saya kata kita tak boleh bawa sangat karakter kita dalam kerjaya kita. Kena keseimbangkan. Kita kan hidup bermasyarakat, so kena balance lah. So waktu tu masa di Maritim, memang saya ada isu dengan bos saya. Ceritanya adalah biasalah kita tak kenal bos kita karakter macam mana kan. So kita tak fulfill apa yang dia nak. So dia pun ada requirement dia nak staff dia macam gini, macam ni. Tapi saya tak menepati ciri-ciri staff dia macam tu. So of course lah dia akan marah. So bila dia marah, dia tak puas hati dengan kerja saya, dia cerita kat orang lain. So dia tak berhadapan dengan saya sendiri. So saya pula memberontak lah, saya marah. Saya punya cara, you tak puas hati apa, you confront, you beritahu apa yang I buat salah, dan I akan betulkan. Tapi bos saya tak buat macam tu. Dia cerita kat orang lain. Dia macam cakap si Nas ni buat macam ni, lepas tu dia bebe macam tu je lah. Tapi benda tu tak sampai kat saya direct. So kawan yang sampaikan. Bila kawan yang sampaikan, saya tak puas hati. Sebab benda tu saya malulah, sebab kawan saya tahu buruk saya tau. So saya kata saya macam bengang. Saya kata kenapa nak beritahu kat kau, kenapa tak cakap dengan aku? Lepas tu cakap entahlah, tak tahu. So saya pun macam bengang lah. So saya simpan lama dah benda tu. Jadi tu satu hari tu memang saya dah burst lah kan. So saya cakap dengan dia, memang saya pun agak keterlaluan waktu tu. Memang saya cakap kalau apa benda yang puan rasa puan tak puas hati dengan kerja saya, puan cakap dengan saya kan, bukannya cerita dengan orang lain apa semua. Saya berani tau cakap macam tu dengan bos tu. Saya kata patutlah aku ni tak dapat anugerah pekerja cemerlang kan, sebab nak melawan dia kerja. Lepas tu jadi masa tu jadi havoc tau. Bila dah bos bila kata, oi si Nas ni berani betul lawan aku kan. So disebabkan saya komplain macam tu dekat dia, so dia panggil lah semua. Dia panggil semua satu office, dia panggil buat meeting, ad hoc meeting. So saya kena panggil, semualah kena panggil. Lepas tu dia pun cakap dekat meeting tu, dia cakap, okay sekarang beritahu apa yang you all tak puas hati dengan saya. Macam tu. So semua senyap lah, tak cakap pun dia. Lalas saya cakap lah, sebab yelah saya dah mulakan dulu kan. So saya pun cakap, saya berani cakap. Saya kata, puan saya tak puas hati dengan cara puan macam ni. Benda saya cakap memang gila lah, macam mana saya boleh attack bos ni, which is benda tu memang tak bagus pun sebenarnya. Tapi saya boleh buat macam tu. Okay, saya pun buat. And then lepas tu biasalah bos memang akan defend diri dia kan. Bos memang akan defend diri dia. Boss is a boss. Okay, ni saya nak beritahu dengan you all yang ada bos. Bos tetap bos. So you jangan lawan dia. And then bila saya dah beritahu apa yang saya tak puas hati dengan dia, dia beritahu 10 saya beritahu, 30 dia beritahu benda dia tak puas hati pasal saya. So saya rasa ya Allah, malunya aku. So saya rasa macam aku lebih teruk daripada dia. So dia buka semua apa yang dia tak puas hati dengan saya tu. Waktu tu lah baru saya sedar macam, weh teruknya aku. Macam tu baru saya sedar, oh patutlah dia marah kat aku. Patutlah. Sebab apa, kadang-kadang bos kita ni Dia bertindak macam tu is because of karakter kita juga tau. Contoh macam saya, memanglah dia tak nak cakap dengan saya. Sebab saya jenis macam nak cakap dia nak melawan, nak cakap dia nak membantah. So memanglah dia takkan cakap dengan saya. So dia pilih untuk cakap dengan orang lain.
atas tujuan supaya kawan tu boleh sampaikan lah sebenarnya. Tapi saya pula tak suka kan. So benda tu lah yang kita kena faham. Kadang-kadang bos ni dia bertindak macam gitu sebab dia tengok karakter kita. So saya pun aware cakap patutlah bos aku marah kat aku sebab karakter kita macam gitu kan. So saya mula sedar walaupun masa tu saya dah join, saya dah orang kata bagi talk konon-kononnya, bagi program, tapi saya pun ada cabaran saya sendiri. Saya pun ada orang kata apa nak cakap saya punya isu dalaman saya sendirilah. Saya pun ada. So benda tu sebenarnya macam saya katalah, pelajaran ni setiap masa. Tak kira lah apa pun kita tengah buat waktu tu, kita sebagai cikgu, kita sebagai pegawai, kita sebagai doktor, kita sebagai pakar motivasi, kita sebagai penyanyi, apa pun sebenarnya kita memang ada cabaran yang kita akan tempuh, ada benda kita akan belajar. So lepas daripada insiden tersebut, hubungan saya dengan hubungan bos saya makin baik, Alhamdulillah. Sebab masing-masing muhasabah diri tau. Saya suka dengan bos saya sebab dia suka think positif. Dia suka belajar ubah perspektif positif. So dia pun dia kata insiden tu buatkan dia sedar, dia boleh kenal lebih kenal staff-staff dia. Saya pula dari segi kat situ saya lebih kenal yang okey, bos memang ada dia punya limitation dia. Jangan you over dia punya boundary dia. So saya pun mula sedar, and hubungan saya dengan bos saya alhamdulillah baik. Okey, tu tak ada masalah. Walaupun ada sesekali tu konflik tetap berlaku, tetapi saya ingatkan diri saya, dah jangan ulang lagi benda yang sama. Kita jangan nak repeat benda yang sama. Kita react benda berbeza pula. So bila kita react benda berbeza, kat situlah kita alhamdulillah kita dapat kekalkan hubungan kerja yang lebih harmoni lah. Okay, so sehinggalah masa tu tahun 2018 saya bertukar keluar daripada agensi penguasaan maritim ke Jabatan Kesihatan Negeri Johor. So sekarang currently saya berkhidmat di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Masa saya dekat maritim, saya jaga pentadbiran. Okay, so apa-apa majlis, apa-apa program, saya yang uruskan. Okay, so waktu tu lah busy jugalah waktu yang saya admin. Saya enjoy buat admin masa kat maritim. So lepas saya keluar daripada maritim 2019, 2014, 2015, 16, 17, 18. So lebih kurang 4 tahun, almost 4 years saya di maritim. Saya jaga pentadbiran, and dah comfort zone lah waktu tu. Saya rasa saya tak nak keluar dah. Memang saya nak forever kat situ lah kononnya. Tapi macam saya katalah, Allah tu lebih tahu tau. Dia tahu dah sampai masa saya tak boleh berada dekat situ. Saya kena kata expand, kena evolve, gain new knowledge. So saya tak boleh kat situ. So alam ni dah mengaturkan benda yang terbaik. Akhirnya saya terpaksa untuk bertukar keluar, cari jabatan lain, kerana masa tu agensi penguasaan maritim tidak ada grade. Maksudnya dia ada 2 grade. Saya waktu tu saya 44. Bukan waktu tu, memang saya 44 pun kat maritim. Sampai sekarang pun saya 44. So saya 44 dekat maritim saya 44. So waktu tu ada 2 post 44. Satu telah dijumutkan, so tinggal satu saja. Jadi 2 officer dekat situ 44 perlu keluar daripada maritim, cari jabatan lain. Okay, so mulanya bos saya minta yang seorang lagi lah, senior saya tu carilah jabatan lain. Sebab dia pun nak due naik grade 48. So carilah jabatan lain. Tapi dia tak nak, sebab katanya dia 48 tak ada dekat JB waktu tu, kat Johor Bahru. So dia nak kekal kat situ. So saya kata macam, okay lah, saya ni pula dalam kepala saya suka just go with the flow. Apa nak cari jabatan lain kan, duduk je lah kat situ. Walaupun post tu dah dijumukkan, nanti tahulah macam mana JPA nak buat kan pada saya. Tapi tak tahulah, end up bos saya minta saya carilah jabatan lain. Sebab dia pun kata dengan saya mudah sikit nak orang kata nak berurusan. So dia pun kata tak apalah, awak keluarlah cari jabatan lain, saya tolong awak, dia cakap. So dia pun try tolong saya, dan saya pun cubalah mohon keluar. Saya mohon ke jabatan lain, tapi dapat jabatan lain, yang mana dapat Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Yang mana saya memang tak nak pun. Saya tak nak jaga Johor waktu tu. Saya tak nak Jabatan Kesihatan Negeri Johor sebab saya banyak dengar cerita-cerita yang tak best kat jabatan tersebut. Dari segi pressure kerja dia,
Okay. So waktu tu bayangkan saya macam, ya Allah, memang masa tu beban lah untuk saya nak terima perasaan saya daripada comfort zone nak pergi satu benda yang baru. Sebab itu waktu awal-awal saya masuk JKN dulu, saya orang kata down sikit. Saya punya vibration saya low, saya kerap sakit sebab kita berada dalam environment yang tertekan. Pertama adalah nak menyesuaikan diri, disebabkan kita nak menyesuaikan diri dalam environment baru, dalam jabatan baru. Kedua is because kita in denial sebenarnya. Kita masih tak boleh terima hakikat yang kita terpaksa tukar jabatan lain. Tapi benda tu it's a process. Saya percaya benda tu berlaku untuk dalam fasa saja, dan benda tu akan berubah. So 2018 bulan 4 saya masuk ke Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Sekarang ni dah 2020, bulan 4 nanti insya-Allah. Bulan 4 2020 nanti insya-Allah genaplah saya 2 tahun di Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Dan saya boleh katakan yang saya dah boleh, alhamdulillah, saya dah boleh menyesuaikan diri saya di jabatan baru ni. Dan macam yang orang kata tempat ni pressure lah, whatsoever lah. Yes, the environment dia memang pressure lah. Environment tu, budaya di jabatan tersebut memang pressure. Tapi bila kita ada knowledge how to overcome dengan stressful punya event tu, kita kena applykan. So every single time bila ada cabaran-cabaran, benda-benda yang stress, saya cuba applykan. Walaupun ada certain time tu kita kalah, kita kalah, maknanya gagal juga nak berhadapan dengan tekanan, but it's okay. Forgive yourself and move on. Okay. So you all ada tak apa-apa soalan? Saya rasa macam saya dah habis cerita, sebab dia dah sampai tahap cerita sekarang ni lah, dah sampai tahap cerita current condition saya, kerjaya saya. Okay. So perlu wrap up ke? Betul, saya pun tak suka bos buat macam tu, pengalaman yang sama kan. Tapi kita think positif lah. Sebenarnya sampai sekarang pun perasaan ditala dengan kerja yang banyak tu masih ada. Saya ada juga bos macam semuanya asyik aku je. Aku ni bukannya level tinggi pun, asyik aku je. So apa-apa nanti bos panggil saya. Dia bukan, padahal ada je officer yang sama level, tapi dia panggil saya. Memang dekat JKN ni saya pun terima benda yang sama. So situasi tu sama tau. Di MITI pun saya tengok pattern dia sama je. Bos cari. Di Mariti pun sama, bos kejar. So di JKN pun sama, saya dapat pattern yang sama, bos cari. So bila kita tengok macam tu, kalau kita pandang dari segi perspektif positif, kita pujuk diri kita, sebenarnya bos suka nak berurusan dengan kita. Sebenarnya dia suka nak berurusan dengan kita, sebab tu cari kita. Kalau dia tak suka berurusan dengan korang, dia takkan cari korang. So macam saya dah mula faham. Saya dah memandang itu sebagai perspektif positif, yang mana okay, maknanya senang sebenarnya dia nak berurusan dengan saya. That's why dia cari saya. Tapi kita janganlah cakap kita ni memang sekadar. Kita tahu kita sebenarnya boleh buat. So sebab tu bos cari kita. So kita buatlah yang sehabis baik. Okay. Walaupun ada glitch kat mana-mana ke kerja saya akan cuba untuk positifkan balik, hadap balik keadaan tersebut. Okay. So ada apa-apa tak soalan? Saya go through benda ni, tapi saya tak nampak apa-apa pun soalan berkaitan anxiety. Bagus juga korang ni Saya tak nampak. Saya tak tahulah. Biasanya macam tu lah. Masa kata kalau saya buat video, dia tak akan, dia appear certain comments je. Nanti bila saya dah tutup balik, baru nampak komen-komen yang lain. So saya tak nampak nak jawab kat sini. Ini benda yang tadi juga. Akak ambil course apa masa degree? Ekonomi. Hebat ambil bidang ekonomi. Dia hebat ke? Dia tak adalah hebat mana. Saya sebab masa tingkatan 6 memang saya minat ekonomi. So saya rasa macam perlu kot saya ambil ekonomi. Tapi padahal sebenarnya saya tak bersungguh-sungguh. Ni benda sama. Nur Azra is watching. Hi Zura. Benda sama. So tak ada apa-apa soalan. Ya ke tak ada soalan? Betul, you all tak nak ambil peluang. Tanya pasal anxiety ni, saya dah buka peluang. Okay, so basically itulah cerita saya. Saya merupakan pegawai tadbir dan diplomatik, kalau orang sebut PTD. Saya telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 10 tahun, daripada 2009, lantikan 2009 sehingga sekarang. Alhamdulillah.
Kadang-kadang saya memang ada mempersoalkan adakah saya betul-betul dalam bidang PTD ni, atau sebenarnya saya just go with the flow je, saya tak tahu. Ada juga certain time saya question, saya tak sesuai dalam kerjaya ni sebenarnya, sebab saya tak suka diarahkan, saya rasa macam tu. Tapi kita kena tengok daripada perspektif yang lain, yang mana ada sesuatu yang sebenarnya nak mengajar kita. Kenapa Allah tentukan kita dalam bidang ni? Kalau orang cakap, orang selalu sebut, orang kata masuk kerajaan ni guna kabel. Wallahi, saya beritahu kat you all, saya bukan orang yang masuk dalam skim kerajaan menggunakan kabel. Tidak. Jadi bila orang lain cakap macam tu, inilah kau kerja kerajaan senang lah sebab masuk kabel. Saya tak nampak kat mana guna kabel, sebab pengalaman peribadi saya tidak masuk kerajaan menggunakan kabel. Tidak ada. Lepas tu bila orang kecam skim PTD ni pun, orang cakap PTD ni belagak lah, PTD ni tu lah, PTD ni lah. Saya tak tahulah part mana yang orang nampak buruk tu. Tapi pada saya secara peribadinya, saya cubalah jalankan kerja tu dengan amanah, tanggungjawab, buatlah sehabis baik. Itulah pada saya. Tapi kalau orang lain masih nampak buruk pada PTD, saya tak boleh nak marah dia orang lah, sebab mungkin kita tak tahu orang tersebut memang pernah mengalami pengalaman yang tak best dengan PTD lain. Jadi bila dia mengalami pengalaman tak best dengan beberapa PTD tersebut, jadi dia telah membuat satu, orang kata generalizekan, yang mana PTD memang teruk. So kita tak boleh salahkan dia juga. Yang sebab saya kata, kadang-kadang kita sebagai PTD pun kenalah sedari itu sikit. Hampa jangan lah hampa tu pegawai, hampa boleh suka hati nak tekan orang. So kena be humble sometimes tau. Kita jangan rasa kita tahu semua benda, pandai semua benda. Kita pun belajar daripada orang bawahan, dan kita pun perlu panduan daripada orang atasan. So jangan rasa kita tu dah berada di tahap yang bagus. Sentiasa perbaiki diri. Itu pada saya lah secara peribadi. Jadi saya, bila orang kecam pasal PTD, saya memang tak boleh nak menyalahkan netizen tu, sebab mungkin mereka pernah mengalami bad experience dengan PTD. That's why dia marah. Kita tak tahu. Tapi personally, kalau siapa-siapa kat luar sana yang pernah mengalami bad experience dengan saya sejujurnya, saya bukanlah orang yang macam tu. Kalau saya terlepas, kok ada lah kan, kita tak sedar, kat sini saya open minta maaf. Saya tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita buat satu benda yang orang tak suka tu because of kita jahil, kita tak tahu. So dulu pun saya akui saya jahil, banyak tak tahu, banyak tak ada ilmu, tak nak belajar, nak memperbaiki diri, tak tahu. So bila kita sedar tu, kita ubahlah kan. Jadi mana-mana kawan-kawan yang mungkin pernah berhadapan bad experience dengan PTD, andaikanlah PTD tersebut masih jahil, masih lagi tak ada, orang kata, kesedaran. Kita pun manusia pun, skim-skim lain pun sebenarnya sama je. Ada juga yang tak ada kesedaran dalam kerjaya mereka. So diorang present diri mereka sebagai penjawat awam yang tak profesional. Mungkin ada. So kita cubalah masing-masing ni, pada kata perjalanan hidup masing-masing lah. Masing-masing nak menghayati kerjaya masing-masing tu sendirilah kan. Saya tak boleh nak cakap. Tapi secara peribadi, kita kena sedar apa topi yang kita tengah pegang waktu tu. Kalau kita penjawat awam, buatlah dengan amanah. Kalau kita peniaga, jalankanlah perniagaan tu dengan jujur. So kalau kita, apa pun, macam saya pernah tulis sebenarnya, apa pun jawatan kita, apa pun peranan kita kat dalam dunia ni, buatlah sehabis baik. Sebab kita perlu sentiasa sedar yang ada yang memerhatikan kita, apa yang kita buat. Dan jangan kita buat tu benda because of kita tahu orang berhati kita, tapi kita tahu ada satu yang sedang memerhatikan kita. So cubalah buat yang terbaik. Walaupun ada masa memang kita akan kalah, ada masa kita buat benda yang teruk juga, ada masa kita terlepas buat benda yang jahat. Tapi tolong sentiasa ingat. Okay, saya dah find out satu soalan. Kaki rasa tak kuat nak berdiri, rasa nak pengsan tapi tak boleh pengsan, semua tu tanda-tanda. Itu adalah okay, saya tak boleh nak cakap itu tanda-tanda. Basically saya selalu cakap kawan-kawan, kalau ada apa-apa fizikal, okay, dia sambung lagi. Bila balik rumah je, badan saya jadi lemah sangat-sangat. Saya tak berani lagi nak makan ubat sebab baru satu kali jumpa doktor. Okay, baru satu, maksudnya dah jumpa doktor lah. Okay, so in terms of physical symptoms, saya selalu nasihatkan kawan-kawan, kalau ada physical symptoms, perlu untuk dapatkan pandangan, berunding dengan doktor. Doktor-doktor yang sewajarnya. Jangan kita Google, jangan kita tanya orang, kita refer pada doktor. So bila doktor pun cakap ni tak ada apa-apa masalah, dan kita kena set yang
tak ada apa-apa masalah pada diri kita. So cuba langkah yang paling mudah, yang paling awal adalah kita cuba ubah kita punya bentuk pola pemakanan, cuba ubah gaya hidup, pergi banyakkan bersenam, banyakkan kita grounding, macam saya kata grounding tu, pergilah dekat tempat-tempat nature untuk naturalkan balik, dan jaga urus emosi kita dengan baik, urus stres kita dengan baik. InsyaAllah benda tu memang akan ambil masa untuk pergi. Sebab kadang-kadang sebagai layman ni, orang yang tak ada ilmu macam saya ni, saya boleh kata tu memang tanda-tanda stres. Saya boleh cakap macam tu kan. Tapi kalau kita dah tahu tanda-tanda stres, tapi kita nak buat, kita ubahlah kan. Maksudnya perbaiki benda-benda macam tu. Tak berani lagi makan ubat. Bab ubat ni pun saya selalu pulangkan balik pada kawan-kawan. Sebab dia adalah, kita makan ubat tapi kita punya dalaman pun resist, tak nak, menolak, dia takkan function tau. So you kena, kalau you nak makan ubat, you kena willing, you kena tahu ubat tu adalah alat untuk support you punya rawatan. Okay, so sentiasa put a trust that Allah melalui ubat tersebut boleh sembuhkan kita. So kena letak satu perspektif macam tu. Jadi kalau tak boleh, saya pun tak boleh paksa. Sebab benda ni masing-masing, ubat ni masing-masing. Takkanlah nak buka mulut kau tedal macam tu, memang tak lah. So benda ni diri sendiri. Kalau kita rasa, kita tahu badan kita perlukan ubat, kita makan. Kalau rasa kita tak nak perlukan ubat, kita rasa kita ada jalan lain, be brave. Beranilah untuk berani untuk memilih rawatan sendiri. Yakin. Alright. So kalau doktor kata tak ada apa-apa, ubahlah pola-pola pemakanan, ubahlah gaya hidup kita ke arah yang lebih sihat. Jangan fikir pasal penyakit, fikir pada okay, this is the time for me untuk jaga kesihatan. Aku nak sihat. Fokus nak sihat. Bukan fokus nak hilangkan penyakit, bukan fokus nak remove simptom, tapi fokus okay, aku nak sihat. Bila aku nak sihat, apa yang aku nak buat? Jaga makan, bersenam, buat aktiviti, be dekat dengan nature, think positif, benda macam tu lah. Okay, benda tu simple, tapi ramai orang rasa macam dia tak mencukupi lah kalau setakat buat macam tu. No, itu adalah asasnya. Kalau benda tu you tak buat, and then you nak support dengan ubat, susah. So itu asasnya. Buat yang asas tu dulu. Jaga makan, jaga you punya lifestyle. Kalau dekat dengan nature, and then jaga pemikiran. Fikiran tu penting. It's your mind sangat penting. Please, benda ni lah yang kadang bila mind you tak betul, dia akan create emotion yang tak betul. So bila emotion tak betul, dia akan reflect dekat you punya body. Body akan bagi signal, tanda-tanda yang tak best, unpleasant feeling. So daripada mind, okay, betulkan yang mind ni dulu. Beza anxiety, bipolar, depressed. Yes, beza. Anxiety adalah simptom anxiety merupakan keadaan di mana seseorang itu mengalami kebimbangan. Bipolar lebih kepada you punya imbalance dalam you punya chemical brain chemical, you punya kimia otak ada imbalance. Bipolar, depression pun also ada imbalance dalam you. Sebenarnya semua pun, anxiety, bipolar, depression memanglah ada berlaku imbalance, ketidakseimbangan kimia dalam otak, memang ada. Tetapi anxiety menjurus kepada kebimbangan yang keterlaluan. Bipolar lebih kepada mood yang tiba-tiba you boleh depressed, tiba-tiba you boleh happy go lucky, boleh very bersemangat, very creative, very benda macam tu. But sometimes sometimes bipolar pula boleh down sampai you tak ada rasa nak buat apa benda, you depressed. So boleh ada depression phase, fasa depression. Depression is depression lah. Depression ni kemurungan yang berpanjangan. Dia ada banyak juga type of depression. Alright, Nur Hidayah Muhammad. Saya seorang guru yang telah mengajar 25 tahun. Saya telah buat keputusan untuk pencen awal kerana sejak kena anxiety beberapa kali dah relapse sebab tekanan kerja. Okay, that's your choice. Tidak ada keputusan yang salah atau benar pun dalam hidup. Kalau keputusan tu memang daripada diri kita, kita tahu, kita kenal diri kita. Kalau tak boleh, tak boleh. Okay. Nak pencen awal tak ada masalah. Saya pun sebenarnya selalu juga terfikir, adakah saya forever akan berada dalam penjara awam? Sebab penjawat awam sebenarnya apabila telah genap 10 tahun dia berkhidmat, okay, telah genap 10 tahun berkhidmat, sebenarnya dia boleh pencen. Dia boleh pilih untuk pencen awal ataupun bersara pilihan. Okay. Oh, saya lupa, tadi saya kat JKN Johor, saya jaga sumber manusia. So kat situlah saya ada gain knowledge sikit pasal perkhidmatan servis penjawat awam. So
macam penjawat awam, you dah berkhidmat selama 10 tahun saja, you dah boleh layak untuk pencen, untuk bersara awal. Tapi dengan syarat umur you waktu tu mesti 40 tahun. Umur you waktu tu mesti 40 tahun. Kalau waktu you dah berkhidmat, waktu tu umur you 40 tahun, you dah boleh pencen. So macam saya, walaupun saya dah genap 10 tahun, okay, saya dah genap 10 tahun, tapi saya tak boleh nak pencen sebab umur saya tahun ni baru 36 tahun. Tahun ni insyaAllah 36 tahun. So saya tak boleh nak pencen. Tak boleh pencen lagi sebab umur tak cukup. Okay. So nanti umur saya 40 tahun, tengoklah. Kalau saya rasa macam malas lah nak terlibat lagi dengan birokrasi, malas nak terlibat lagi dengan benda-benda macam ni, kita bersara awal je lah, kita enjoy je lah, duit pencen kan, contoh macam tu kan, boleh. Okay, boleh. Tapi tengoklah, saya pun tak tahu kan, benda-benda sekarang tak pernah cakap. Tapi perasaan tu kadang-kadang ada bila kita stres kerja ke apa ke, kadang datang juga rasa macam rasa nak pencen awal lah, rasa macam malasnya lah nak berhadapan dengan benda macam ni. Ada je, tapi itu kita punya perasaan kot. Tapi kita tengoklah macam mana. Go with the flow. Pada saya, go with the flow. Okay. So any question? Muhammad Farizaini, teruskan perkongsian hebat. Terima kasih, insyaAllah. Okay. Boleh tak kita dah sejam kot, saya rasa dah sejam. Ke kita nak apa nak cakap? Boleh kita ni tak tamatkan kita punya sesi live, sebab saya rasa dah banyak perkongsian yang saya berikan. Okay. So before sebelum saya tamatkan sesi live video kali ni, saya ucapkan terima kasih kepada kawan yang sudi saya ucapkan terima kasih kepada kawan yang sudi berikan idea tajuk untuk saya sembang dengan kawan-kawan, untuk ada orang kata sembang-sembang lah kan macam ni. Sembang dengan kawan, bagi idea dekat saya, terima kasih. And teruskan bagi idea. Boleh PM saya, kalau tak komen kat saya pun just boleh inbox saya, beritahu nak request saya kupas pasal apa. Saya akan kupas based on saya punya personal perspective. Okay, so insyaAllah saya akan cubalah. Okay, so bagilah idea. So yang next punya live video, InsyaAllah saya kata saya mungkin akan cerita pasal healing trauma. Benda yang asas je lah saya cerita, sebab saya saya tidak ada kemahiran untuk nak healkan trauma. Tapi saya ada cara yang saya buat sendiri, mungkin saya boleh sharekan. Yang mana sebenarnya pasal trauma ni saya pernah buat live video sebenarnya. Saya tak ingat, tapi dah 2 tahun lepas saya ada buat live video pasal trauma, tajuk dia trauma. Tapi bila saya cari balik dalam saya punya handphone, tak keluar. And saya cari dalam saya punya anxiety disorder compilation dalam YouTube pun tak keluar. And saya rasa waktu tu ada masalah coverage. That's why live video tu tak dapat nak post. So basically hilang lah video pasal trauma tu. So mungkin saya boleh kupas balik pasal healing trauma. Tapi saya tak adalah macam in detail sangat. Maybe secara asas kenapa perlu kita heal trauma tu. Okay tak tajuk tu? Sebab kawan kita seorang ada request benda tu. Okay. So sekali lagi, kalau ada kawan-kawan yang ada idea lain untuk nak saya kupas, boleh bagi tahu. So mungkin insyaAllah kalau ada berterusan idea-idea tajuk yang kita boleh kupas, kita boleh sentiasa ada connection, ataupun kita boleh sentiasa berhubung. Sebab kadang-kadang bila saya buka page ni dia macam one way communication tau. Kawan-kawan cuma follow je saya. Tapi saya tak boleh nak tahu, tak boleh nak follow kawan-kawan. Tak boleh, sebab itu page kan. Saya pula memang tak aktif dalam saya punya Facebook private punya, personal punya page, personal punya account. So saya aktif dalam page ni. So macam ada one way communication je. So saya nak two way communication. Bila two way communication tu, saya kena buat live video. So dekat sini lah, bila kawan-kawan ada message, ada masuk komen je, mari saya akan respon. So somehow itu macam two way communication juga. Okay. Sebenarnya dalam live video ni ada juga macam kita boleh buat sesi live video, invite kawan-kawan yang lain, boleh, tak ada masalah. So kalau ada kawan-kawan yang teringin ke sebenarnya nak kata buat live video dengan saya, tak ada masalah pun sebenarnya. Just join je benda ni. Saya boleh accept, tak ada masalah. Okay, next time kalau rasa teringin nak live video dengan saya, kawan-kawan lain semua duduk dengar kita bincang,
pasal topik-topik yang bagus kan. Boleh. Daripada you all fikir pasal sakit, sebenarnya lebih baik kita bincang benda-benda yang macam gini Seriously saya cakap. Sebab poinnya bila you fokus pasal sakit, memang you akan sakit lah. So kita dah accept penyakit tu, kita move on. Itu sebenarnya jalan dia yang boleh kata membantu proses rawatan. Alright. So and then yang ketiga tadi yang pertama saya cakap terima kasih bagi idea. And kedua saya kata insyaAllah next punya tajuk adalah healing trauma. Yang ketiga saya nak kata kalau ada apa-apa salah silap, saya punya kata-kata saya, apa yang saya sharekan yang tak berkenan di hati kawan-kawan, saya minta maaf. Kita manusia biasa. Saya masih lagi belajar, so masih lagi memperbaiki diri. Kalau ada apa-apa perkara, silalah tegur-tegur kan, tak ada masalah pun. Kita cuba untuk belajar. Saya cuba ajar diri saya untuk menerima teguran kan. Sebab macam saya kata, karakter saya macam acah-acah macam king, queen macam tu kan. So tak nak disuruh lah kononnya. But then kita kena try to balance kan. Kita kena dengar pendapat orang, kita kena dengar teguran orang. So benda tu lah yang saya cuba untuk seimbangkan diri saya. Lagi apa? Dan yang keempat, bila kita sentuh pasal kerjaya, last saya beritahu pasal kerjaya. Sebab kita pun tajuk adalah perjalanan kerjaya. Benda pertama adalah apa pun kerjaya yang kawan-kawan buat sekarang ini, tak kira lah you all penjawat awam, apa pun peranan. Dalam penjawat awam tu lagi lah banyak skim dia. PTD ke, you all guru ke, you all doktor ke, you all jururawat ke, you all pegawai ekonomi ke, you all pembantu takbir ke, apa pun yang you pegang jawatan you sekarang, you kena sedar apa you punya peranan sebenarnya. Apa you punya peranan, apa kerja yang you kena buat dan apa yang you kena present. You kena aware benda tu. Bila you appreciate apa you punya kerja, you sedar yang Tuhan dah bagi kerja dekat you, you akan bawa kerja tu dengan lebih amanah, dengan lebih tanggungjawab. Okay. Lepas tu enjoy you punya kerjaya punya life. Sebab nanti bila dah tak kerja, dah pencen, macam mana pula kan. So cerita lain pula. So enjoy lah. Even you punya kerjaya adalah sebagai suri rumah, please respect yourself. Sebab kerja sebagai suri rumah bukan satu kerja yang mudah. Sangat susah. Sebagai suri rumah penat. Okay, sebab saya pun dah pernah rasa dulu, bukan tak pernah rasa. So appreciate yourself. Jangan rasa yang diri you tu rendah. Aku ada degree, aku ada master, tapi dalam aku duduk rumah je. Don't ever think like that. Sebab you punya peranan sangat besar. Kalau you tak dekat rumah, anak-anak you mungkinlah kita tak tahu apa jadi. So hidup manusia ni adalah berbeza-beza. Kan ada orang yang memang dibesarkan dengan mak dia berkerjaya, ada orang memang dibesarkan dengan mak dia di suri rumah. Jadi jangan kata anak-anak yang dibesarkan di suri rumah lebih berjaya daripada anak-anak yang dibesarkan dengan mak berkerjaya. Tak semestinya. Jangan buat statement macam tu. Jangan generalisekan satu benda. Sebab kehidupan orang beza-beza sebenarnya tau. It's very subjective. So apa pun yang kita pegang peranan waktu tu, kita kena appreciate, hargai, nikmati. Sebab kita tak tahu kenapa kita tak tahu tau sebenarnya kenapa Allah bagi kita kerja tu, kenapa Allah datangkan orang-orang kat sekeliling. Kita tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Jadi kat situlah kita cuba untuk belajar. Kenapa benda macam ni. Sebab itu kita cuba buat create satu perspektif yang positif supaya kita boleh accept keadaan yang berlaku di persekitaran. Okay, so terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton. InsyaAllah kalau ada peluang, ada kesihatan yang baik, kekuatan, kita akan berjumpa lagi, kongsi lagi apa-apa topik-topik yang menarik pada sesi live video akan datang. Okay, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.